الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا الصيام كما قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang berpuasa sekalian, alhamdulillah yang Allah panjang umur kita sampai ke Ramadan 10 pertengahan ini. Marilah kita sama-sama membentuk diri kita dan asuh PA perangai kita jadi orang yang muttaqin, orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan usaha mengerjakan segala perintahnya dan usaha tinggal apa saja yang Allah larang. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, kita berada di bulan yang barakah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau diibaratkan Ramadan ini sebagai satu sekolah kehidupan kita, maka dalam sekolah ini perlu adanya pengukuran dan standard pengajiannya. Kita didik diri kita jadi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang muttaqin. Di tengah hari ini, marilah kita sama-sama tengok apa pengukurannya ataupun tua ciwat tamatan kita puasa di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sidang Jumaat yang berpuasa sekalian, setiap datangnya Ramadan kita sering dengar ya Allah Subhanahu Wa Taala ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas umat yang sebelum pada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dari ayat ini ada 3 kata yang kita nak ambil cara pada tengah hari ini, insya-Allah. Mula-mula sekali iaitu ya ayyuhallazina amanu, iaitu kalimah iman. Yang kedua kutiba alaikumus shiyam, iaitu kalimah as-shiyam. Yang ketiganya itu la'allakum tattaqun, iaitu takwa. 3 kunci kata dalam ayat ini. Mula-mula sekali kita mai tengok ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Adakah semua orang Islam beriman? Maka jawapannya kita tengok dalam Quran. Yang mana zaman turun wahyu, orang-orang yang duduk jauh daripada kota Madinah mari jumpa dengan Nabi. Qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui yang jauh daripada Madinah, mereka mari berjumpa dengan Nabi. Dia kata amanna, kami telah beriman. Maka wahyu turun untuk jawab kata tanya rakyat, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katalah wahai Muhammad, kamu belum beriman lagi.
Walakin qulu aslamna, tapi katalah kami baru masuk Islam. Allahu Akbar. Dari sini kita boleh jawab kata, bukan semua orang Islam itu beriman. Islam adalah peringkat yang paling rendah selepas pada kita mengucap dua kalimah syahadat. Iman mesti kita menakak lepas pada tu. Lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sebab iman belum lagi masuk dalam hati. Ini satu ayat yang jelas pada kita bahawa bukan semua orang Islam itu siapa peringkat beriman. Tapi ayat Allah Subhanahu Wa Taala turun mari, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Allahu Akbar. Setengah pada manusia dia kata kami beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Setengah dari kalangan manusia dia mengatakan bahawa kami beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Tapi keimanan dia tu Allah nafi, Allah patisai. Wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka beriman. Jadi dua ayat ni jelas pada kita bahawa orang yang duk kata kami beriman belum tentu lagi dia beriman. Maka kita mari tengok kata pengukuran iman yang Allah cerita ni apa kata dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Dari ayat ni Allah menegaskan bahawa orang-orang yang beriman sebenar tu lagu mana. Mula-mula sekali, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah, apabila sebut kalimah Allah, dengar orang sebut Allahu Akbar. Setiap kali orang disebut kalimah Allah, wajilat qulubuhum, hati dia berasa gemetar, berasa takut, berasa gerung dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pengukuran pertama kali. Pengukuran yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibaca ayat-ayat Allah, iaitu baca Quran. Apabila dia dengar Quran, hati dia lagu mana, perasaan dia, zadatuhum imana, iman dia bertambah apabila dengar Quran. Kita rasa gitu dah. Kalau kita belum lagi, mari kita memperbaiki diri kita. Apabila sebut nama Allah, hati berasa gemetar, takut. Apabila dengar baca ayat-ayat Allah, iman bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka bertawakal. Sifat yang ketiga, orang beriman iaitu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, allazina yuqimuna shalah, iaitu orang yang mendirikan semaya. Semaya dia sebagaimana Nabi semaya, sallu kama raaitumuni usalli. Maka kalau kita belum lagi masuk sahih, maka usaha memperbaiki semaya kita benar-benar semaya sama dengan semayanya Nabi SAW. Dan berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sifat yang kelima. Dan setengah daripada harta apa yang Allah beri rezeki kepada mereka, mereka belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat-sifat orang-orang beriman yang sebenar, sadiqun, dalam surah Al-Hujurat pun Allah tersebut. Maka kita mari tengok kata hasiyam yang kedua. Asiyam, puasa. Subhanallah.
lafaz deh mari rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak kalangan orang Islam yang berpuasa diri ni. Allah ni zaman Nabi pun Nabi royak kata berapa banyak orang yang berpuasa, rubba shaimin azzuhu min siyamihi ju' wal atas. Dengan lafaz lain Ibnu Majah kata laisa lahu illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat habuai puasa. Pahala puasa tak ada boleh. Illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan dahaga. Allah, kita mai tengoklah puasa kita bimbang takut masuk dengan jumlah orang ramai yang berpuasa tapi tidak dapat habuai pahala puasa. Rubba qaimin hazzuhu min qiyamihi illa min qiyamihi sahr. Berapa banyak orang yang semaya malam tapi tidak dapat habuai pahala semaya malam kecuali mengatuk saja. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, dengan jumlah banyaknya orang yang berpuasa ni, sebab apa? Kalau kita mai tengok Nabi, royak kita tahunya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaul az-zur, bagi siapa yang tidak boleh tinggal kata dusta. Dalam puasa ni dia duk kecek bahaung lagi. Wal amal bih, dan dia beramal dengan dia. Duk buat lagi. Tak boleh nak tinggal kecek bahaung, buat, tuduh menuduh dan sebagainya. Dan dalam puasa pun dia duk buat juga. Falaisa lillahi hajah, dan bagi Allah tidak maka Allah tidak berhajat sekali dengan an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dengan dia tinggal makan dan minum. Di sini jelas pada kita bahawa puasa ni bukan tujuan nak wi'ak nasi. Kita semua boleh tahan diri kita, jaga diri kita, lapar setara mana kita tak makan, dahaga setara mana kita tak minum, barang-barang di luar kita boleh jaga tak wi masuk dalam mulut kita, tak wi masuk dalam tekak kita. Subhanallah, berapa banyak dari kalangan kita tak boleh nak dari mulut keluar dalam bentuk kecek dan perbuatan. Maka kalau sekiranya kita masih duk kecek bahaung lagi, maka Allah tidak berhajat dengan dia puasa. Pahala tidak boleh. Maka di sini berkata banyak pendapat ulama penjelasan di sini, iaitu kata berpuasa ni bukan sekadar nak menahan lapar dan dahaga saja. Seperti berkata Al-Badawi, kerana siam bukan bertujuan lapar dan dahaga. Malah ekor dari itu dia dapat mengumpulkan syahwat dia, perasaan keinginan dia. Keingin berasa nak kecek, benar tak molek, hati dia boleh tekan, boleh boleh sobat. Dan dengan rekahnya kita nak puasa wikdah kunafat tamat tatani lagu mana. Allahu Akbar. Maka kita kena tengok Nabi riwayat kita tahu nama kata. Sebagaimana diriwayat oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanb. Lafaz ni ada 3 hadis mari nak serupa, tapi perbuatan amalan tak sama. Mula-mula sekali man shama, beliau berpuasa.
Man shoma ramadhana, bagi siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sebelah imanan wa ihtisaba sama. Cuba kita tengok lafaz yang kedua. Man qama ramadhana, siapa yang semaya malam imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini amalan yang kedua, iaitu amalan semaya malam. Dan amalan yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tiga amalan, tiga perbuatan, tapi natijahnya sama, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, hadis ini sangat penting bagi kita, sebab kita nak mengangkatkan puasa kita ataupun siam kita ke darjah imanan wa ihtisaban. Ini sebagai ngengkai. Orang puasa banyak, orang yang berpuasa banyak, tapi tidak dapat habuai dia kecuali lapar dan dahaga. Maka dia gini, kita sudah umur 60, 70, berapa puluh kali dah kita berpuasa. Maka kita usaha mengangkatkan darjah puasa kita wi ada matatan. Puasa imanan, dengan penuh keimanan, keyakinan, kepercayaan dalam hati kita. Kita puasa tolak ke daripada kita beriman dengan Allah. Allah suruh kita puasa, maka kita puasa. Dan penuh dengan ihtisab, menghitung dan berharap pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dua ini perlu kita hati molek, perlu kita jaga diri kita molek. Dan marilah kita usaha didik diri kita jadi orang yang berpuasa dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan dan keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kalaulah kita buat dengan tidak ada tak percaya, Allah ayat apa dalam Quran, maka kita tak boleh terima. Misalnya kita berjaga iktikaf untuk dapat malam Lailatul Qadar. Kalau sekiranya tidak mari dari hati kita yang sebenar dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita percaya dengan ayat ni. Orang jaga malam pada malam Lailatul Qadar satu malam dapat pahala 1000 tahun. Dengan itu kita sabar dalam melaksanakan mengerjakan qama Lailatul Qadr. Dan begitu juga dengan puasa. Kita puasa sebab apa? Sebab kita berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, pun hok nak keluar diri kita, yang kita sudah tahu dah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Proses pembinaannya iaitu as-siyam. Kemudian akan mengeluarkan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang muttaqin, takwa. Orang beriman yang benar-benar puasa, maka keluar seorang yang bertakwa. Subhanallah. Cuba kita mari tengok diri kita. Selama kening, adakah kita benar-benar jadi orang muttaqin? Sebab apa kita kena bina jadi orang muttaqin? Sebelum daripada kita melanjutkan imej as-siyam dan muttaqin ini, saya ingin ibarat sebagai nakwi kita mudah gambar. Ikut contohnya padi. Padi ni apabila kita nak dapat buah, nak dapat beras, kena masuk injing padi dulu. Ambil padi masuk dalam injing, maka keluarlah jadi beras. Tapi sekiranya
ambil padi masuk enjin, keluar jadi padi juga, maka di situ kena cek pula. Begitu juga sekiranya orang beriman masuk tarbiyah Ramadan dengan sama-sama kita siam, berpuasa bersama, kalau tidak keluar jadi orang muttaqin, maka kena tengok di as-siyam tu ada masalah ataupun iman tu ada masalah. Ada cacat yang mana-mana satu. Seperti tadilah, emang padi tak molek ataupun injilnya rusak di mana-mana. Sebab tu tak tubik jadi beras. Allahu Akbar. Orang yang muttaqi ni, iaitu orang yang mula-mula sekali dapat hidayah pimpinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Kitab ini iaitu Al-Quran, hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Allahu Akbar. Ni pecemeh pengukuran mula-mula sekali orang muttaqin, iaitu orang dapat pimpinan Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran kita boleh buat, boleh taat, boleh patuh, dan apa larangan yang dalam Quran maka kita boleh tinggal dan boleh jauhi. Dan yang keduanya, sifat-sifat orang muttaqin sebagai pecemehnya sangat banyak. Salah satunya lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang muttaqin, orang yang apabila timbul masalah dalam hidup, perasaan hajiwit, nanti Allah yaj'al lahu makhraja, buka jalan keluar bagi dia. Subhanallah. Dalam hidup kita ini, hidup yang berletak poket, yang penuh dengan masalah, mana kita ambil jaga ataupun ada temu jalan keluar dalam hidup kita. Maka kalau kita ingin nak keluar dari masalah hidup kita, maka marilah kita sama-sama bina diri kita jadi orang yang muttaqin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebagai tip berikutnya amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak dan menyuruh kepada ahli yang berpuasa sekalian, puasa tahun ni mesti lebih molek daripada Ramadan tahun lepas. Moleknya ilmu kita mesti bertambah. Ilmu kita mesti lebih baik daripada tahun lepas. Perkara-perkara yang bersangkutan dengan puasa, baik sah batal dan menambah pahala dan yang membatal puasa, ilmu kita kena bertambah. Baik yang kedua, lebih molek, kita mesti lebih molek
iman kita, keyakinan kita, perasaan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala mesti lebih bertambah. Dan ketiganya, kita mesti fik diri kita lebih baik lagi daripada tahun lepas, iaitu amalan perbuatan hidup kita hari ini. Marilah kita banyak berdoa. Semoga Ramadan tahun ini Allah buka pintu kemudahan untuk kita beramal perkara-perkara yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan amalan baik kita ini dapat tolong kita semasa kita mati duduk dalam kubur dan bangkit kita di padang mahsyar, dan akhirnya terus kita ke syurga Ar-Rayyan, seperti satu pintu yang Allah taruh khusus bagi orang yang berpuasa. Sedang jemaat yang berbahagia sekalian, cara mana kita duduk lani, kita hidup lani, duk buat lani, nanti akan menentukan apa cara lagu mana kita mati. Roh kita nak terbaik sikit lagi, semasa kita nak meninggal dunia, maka menentu kita duduk lani. Sebab tu masa yang ada lagi lani, marilah kita memperbaiki betul-betul molek cara hidup kita. Sebab cara hidup kita inilah yang akan menentu nasib kita semasa roh kita nak terbaik. Semasa roh kita terbaik daripada badan kita, kita masuk dalam kubur, di situ menentu cara kita duduk dalam kubur lagu mana. Begitu juga cara kita duduk dalam kubur ni, Raudhatun min riyadil jannah, sebagai satu kubur dari kubur syurga, ataupun kubur kita ni satu parit dari parit ke neraka. Begitu juga dalam keadaan kubur akan menentukan kita bangkit pada mahsyar, dan gitu juga titik sirat, dan terusnya kita ni menentukan syurga atau neraka. Dengan ini, masa yang ada sekarang ni adalah masa untuk kita nak rebut kebaikan dalam hidup kita, untuk boleh berbekas sepanjang masa, selama-lamanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jadilah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang telah lepas. Ya Allah, tolonglah kami ini jadi seorang yang berpuasa dengan secara imanan wahtisaba, waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya Allah, Allahumma jil iswanina al-muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.